dia gila. Adakah dia mempunyai nilai? Walaupun dia seorang profesor, dia seorang pemerintah agung, tak ada nilai. Sebab itulah kita tidak boleh berbangga dengan apa yang kita capai. Jangan kita terlalu berbangga kerana tanpa alat-alat ini kita tidak akan mampu untuk sampai ataupun mencapai apa yang kita capai pada hari ini dari segi ilmu dan sebagainya. Siapa yang telah memberikan kepada kita ketiga-tiga perkara tersebut? Mak ayah kita? Pemerintah kita? Ataupun siapa? Doktor ke? Tak. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menarik balik, dia boleh tarik balik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayat thumma hum yasdifun." Apa pendapat kamu jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil, tarik balik pendengaran kamu, kita jadi tuli, wa absarakum, penglihatan kamu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci mati hati kita, akal kita. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'tikum bih, yang mendatangkan perkara-perkara tu, yang bagi kepada kita perkara-perkara tu, deria-deria tadi. Unzur kaifa nusarriful ayat, lihatlah bagaimanakah kami bentangkan tanda-tanda kekuasaan kami. Thumma hum yasdifun, kemudian manusia ni dia berpaling, tidak mahu mengiktiraf tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Alhamdulillah kita ada telinga, ada mata, dan juga ada akal. Jadi yang telah memberikan kepada kita deria-deria tadi, dia nak supaya kita melihat. Sebab tu dia bagi kita mata. Dia nak supaya kita dengar, dia bagi kita telinga, pendengaran. Dan dia nak supaya kita berfikir, dia bagi kita akal. Jadi apakah perkara pertama yang Tuhan kita nak supaya kita dengar, kita lihat dan kita fikir? Sudah pasti untuk mengenal siapakah yang telah berikan kepada kita benda-benda ni, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara pertama, kewajipan pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan dan juga akal, untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Rasulnya, kenal agama yang diredainya, dan ikut jalannya. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mahu untuk kita melihat, mendengar dan berfikir, dia tak akan bagi benda-benda ni. Dia buat kita buta, dia buat kita tuli, dia buat kita gila. Jadi tak payah fikir. Sekarang ni Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan Rasul dengan tanda-tanda dan juga bukti-bukti. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan bayinat, dengan mukjizat, dengan keterangan, bukti yang nyata. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul adalah sebagai pemberi berita gembira dan juga pemberi peringatan serta amaran. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia tidak mempunyai hujah, alasan selepas diutuskan para rasul. Persoalannya, para rasul yang datang kepada umat manusia dengan membawa ajaran,
dengan membawa kitab wahyu dan sebagainya, tidak mudah diterima oleh manusia. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab jahiliyah tidak menerima Nabi dengan hati yang terbuka pada permulaan dakwah baginda. Dakwah para rasul ini ditentang oleh manusia kerana mereka jahil, kerana mereka tidak mengetahui bahawasanya rasul-rasul ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka, untuk menyatakan kepada mereka perkara-perkara yang mereka tak tahu, yang pada asalnya mereka tahu, tetapi apabila dilahirkan ke dunia hilang ilmu tu. Kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, kan? Qalu subhanahu wa taala. Ada yang ingat? Tak ada. Allah Subhanahu wa taala sengaja menghilangkan ilmu tersebut. Sebab apa? Sebab dia bagi kepada kita 3 perkara tadi. Pendengaran, penglihatan dan juga akal, untuk kita lihat, untuk kita tengok hujah-hujah, untuk kita fikir. Dengan perkara tadi kita akan dapat temui kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita ni meninggalkan kitab. Dia tinggalkan kitab Al-Quran untuk kita tengok. Diberitakan tentang mukjizat-mukjizat baginda, kebenaran-kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, saya ingin nyatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengetahui bahawasanya Al-Quran yang diturunkan itu adalah suatu perkara yang benar? Dia tahu. Sama dengan orang yang buta. Sesungguhnya orang yang nak memikirkan perkara ini adalah orang yang mempunyai akal fikiran. Maksud dia apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya orang yang bertaklid, yang membina keimanan mereka berdasarkan mereka dilahirkan dalam keluarga Islam, lalu mereka ikut Islam tanpa mengetahui hujah-hujah, tanpa mengetahui dalil-dalil kebenaran agama Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sifatkan orang ini sebagai orang yang buta. Buta. Bukan saya yang kata. Kita jangan sakit hatilah, sebab Allah yang kata. Allah yang berfirman dalam Al-Quran menyatakan orang yang bertaklid, yang hanya ikut-ikut dalam pegangan akidah mereka, walaupun dia ikut agama yang benar, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala nyatakan orang ini sebagai orang yang buta. Adakah kita nak berada dalam golongan orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang buta? Buta. Kita tak nak. Walaupun di sana iman orang yang bertaklid ini, jumhurul ulama menyatakan imannya diterima. Sebab apa? Kita ikut benda yang dah ada dalam fitrah kita. Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan agama Islam ni dalam jiwa-jiwa manusia, jadi dia ikut fitrah yang dah ada dalam jiwa dia, diterima. Tetapi dalam masa yang sama, kita mesti menambah ilmu kita untuk kita dapatkan keyakinan. Keyakinan tentang apa yang kita pegang, keyakinan tentang apa yang kita saksikan dalam 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya